Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof di 191031. Saya daripada Diploma Perundangan Syariah Semester 5. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai dua bahagian, iaitu bahagian pertama mengenai tata cara rayuan dan semakan di Mahkamah Syariah, dan di bahagian kedua pula mengenai proceeding interkulori dan perintah interim di Mahkamah Syariah. Okey, pertama sekali saya akan pergi kepada pengenalan bagi tata cara rayuan, iaitu mana-mana satu keputusan mahkamah yang hendak dirayukan mestilah mengikut hierarki mahkamah dengan mengemukakan rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Dalam bahagian ini, apa yang dimaksudkan dengan mengemukakan rayuan, iaitu mengemukakan rayuan terhadap satu keputusan dan termasuklah satu penghakiman atau pemerintah. Yang keduanya, saya akan pergi kepada notis rayuan. Yang pertama, sesuatu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah, dan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Raya Syariah. Yang kedua, satu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam borang MS29. Yang ketiga, iaitu seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada satu keputusan. Yang keempat, notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa 14 hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan ataupun sebahagian saja dan bahagian yang mana keputusan itu yang dirayukan. Yang kelima, mahkamah yang terhadap keputusan rayuan itu hendaklah dibuat apabila menerima notis rayuan itu dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, dan membekalkan kepada perayu salinan yang diperlakui bagi nota-nota keterangan dan penghakiman. Yang keenam, sebaik saja salinan itu diperakui itu siap, mahkamah hendaklah memberi tahu perayu dalam borang MS30. Seterusnya, yang ketujuh, dalam masa 14 hari dari penerimaan pemberitahuan di bawah subsection kurungan 6, perayu hendaklah, melainkan jika diperintahkan selainnya oleh mahkamah, iaitu A. Mendepositkan di mahkamah terhadap keputusan rakyat itu dibuat dengan sejumlah wang yang pada pendapat pendaftar dapat menampung kos menyediakan bilangan salinan yang mencukupi bagi rekod rayuan untuk kegunaan mahkamah yang mendengar rayuan itu tersebut dan pihak-pihak dalam rayuan itu, dan menyerahkan simpanan di mahkamah yang terhadap keputusan rayuan itu dibuat dengan sejumlah wang sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah sebagai jaminan untuk kos rayuan. Yang ke-8, iaitu notis rayuan bolehlah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada peguam syar'i mereka masing-masing. Kita akan pergi kepada notis rayuan balas. Seseorang responden dalam mana-mana rayuan boleh dalam masa 7 hari daripada tarikh penyampaian notis rayuan itu padanya, perlulah memfailkan di mahkamah yang mendengar dan menyampaikan kepada perayu notis dalam borang MS31 tentang cadangannya untuk mengemukakan hujah pada pendengaran rayuan itu bahawa keputusan yang dirayukan itu patut diubah. Next, alasan rayuan. Yang pertama, dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subsection 139/6, perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam 5 salinan kepada pendaftar mahkamah yang membuat keputusan, pendaftar mahkamah yang terhadap keputusan rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada mahkamah yang mendengar rayuan itu. Yang kedua, tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang ataupun fakta-fakta yang mengenai rayuan itu dibuat, dan kecuali dengan kebenaran mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa mendengar rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu. Rekod rayuan yang perlu diwakili.
Apabila perayu yang diwakili oleh peguam syar'i telah mematuhi kehendak Seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki, dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan iaitu yang A. Pleading, B. Nota keterangan, C. Alasan penghakiman, D. Notis rayuan, E. Alasan rayuan, F. Semua ekshibit dokumenter, dan G. Senarai ekshibit bukan dokumenter jika ada yang diserah simpan di mahkamah. Yang kedua, dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa 6 minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada mahkamah yang terhadap mahkamah yang membuat keputusan rayuan itu dibuat yang dengan menyatakan bahawa salinan itu diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman itu yang sudah siap. Yang ketiga, perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfail rekod itu menyampaikan satu salinannya kepada setiap pihak kepadanya setelah notis rayuan itu telah disampaikan. Okey. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian satu yang kedua, iaitu semakan di mahkamah syariah. Saya akan pergi kepada definisi terlebih dahulu. Semakan kes atau yang bermakna penyemakan semula kes, penyemakan semula keputusan yang dibuat, ataupun penyemakan tentang pematuhan kaedah semasa perbicaraan di mahkamah yang lebih rendah untuk disemak oleh hakim di mahkamah yang lebih tinggi. Semakan kes ataupun lebih dikenali sebagai murajaah boleh dimohon oleh pihak-pihak yang bertikai ataupun hakim bicara. Perkara ini merupakan satu proses yang boleh membantu para hakim, terutamanya apabila mereka berpendapat bahawa mana-mana keputusan ataupun aturan yang telah dibuat itu salah satu kesilapan. Kita akan pergi kepada permohonan semakan kes. Yang pertama, mengikut arahan Jabatan Kehakiman telah menetapkan bahawa permohonan semakan kes boleh dibuat ke atas kes yang sedang dalam prosiding ataupun yang telah diputuskan. Hal ini telah memberi kuasa untuk dilakukan siasatan lanjut yang akan dilaksanakan setelah mahkamah yang lebih tinggi mendapat permohonan semakan kes daripada hakim ataupun pihak lain yang berkenaan. Selain itu, setelah memeriksa mana-mana rekod mahkamah yang menjalankan mana-mana bidang kuasa penyemakan boleh mengarahkan mahkamah yang lebih relevan untuk melakukan siasatan lanjut sebagaimana yang diarahkan. Seterusnya, permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui notis permohonan bersama dengan affidavit, kecuali permohonan itu dibuat oleh seorang hakim syar'i. Permohonan semakan oleh hakim syar'i boleh dibuat melalui surat kepada pendaftar mengikut hierarki mahkamah berkenaan. Kandungan surat tersebut hendaklah menyatakan butiran-butiran maklumat yang berkaitan perintah yang ingin disemak seperti tarikh dan jenis perintah, hierarki dan dewan mahkamah serta alasan permohonan semakan. Surat permohonan tersebut hendaklah diserahkan kepada mahkamah yang lebih tinggi. Perkara-perkara yang lazimnya disemak ialah mengenai perintah, penghakiman ataupun keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tambahan lagi, perkara ini juga boleh melakukan semakan atas dasar perintah, penghakiman serta keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh akta ataupun enakmen kesalahan jenayah syariah. Lebih-lebih lagi, setiap kesilapan ataupun kekilafan oleh hakim bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan ataupun catatan bicara ataupun kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan. Tidak lupa juga apabila suatu permohonan itu dibuat terhadap kes yang sedang berjalan sama ada oleh pihak-pihak ataupun hakim, maka prosedur satu kes itu hendaklah digantungkan sementara dan perlu disemak oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Raya Syariah. Semua prosiding dan dalam Mahkamah Rendah Syariah mengenai perkara ataupun prosiding berkenaan itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Akhir sekali, permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh mahkamah yang lebih tinggi. Perkara seperti ini boleh dilaksanakan dalam menjalankan bidang kuasa penyemakan. Mahkamah boleh meminta supaya rekod prosiding ataupun rekod itu dirujukkan kepadanya. Mahkamah boleh menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan. Okey, kita akan pergi seterusnya, kita akan pergi kepada keputusan kes, iaitu keputusan semakan itu hendaklah dimaklumkan kepada mahkamah yang merekodkan atau yang menjatuhkan hukuman atau perintah yang disemak.
Di samping itu, apabila sesuatu kes itu disemak di bawah bab ini, mahkamah yang mempunyai makan itu hendaklah memaklumkan keputusan ataupun perintahnya kepada mahkamah yang merekodkan atau yang menjatuhkan hukuman atas dasar perintah yang telah diubah. Selain itu, mahkamah hendaklah memaklumkan setiap keputusan dan perintah yang telah diubah sesudah membuat apa-apa perintah yang menepati keputusan yang diperlakukan sedemikian, dan jika perlu, perkara ini hendaklah direkod dan dipindah mengikutnya secara tuntasnya. Setiap keputusan ataupun perintah oleh mahkamah rayuan syariah tidak boleh disemak oleh mahkamah yang sama ataupun panel rayuan syariah yang berlainan kerana tiada bidang kuasa. Pada pengenalan interkulari terlebih dahulu. Prosiding interkulari ialah prosiding permulaan ataupun prosiding pada peringkat pra perbicaraan yang kebiasaannya adalah melibatkan pleading, penzahiran dan pemeriksaan dokumen yang berlaku dalam prosiding mal. Tujuan utamanya ialah untuk menakrifkan isu yang akan diputuskan pada hari perbicaraan dan untuk mengelakkan daripada berlakunya satu kejutan. Kita akan pergi kepada prosiding interkulari. Mengikut Seksyen 187 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor 2003, cara membuat permohonan ialah yang pertama, jika melalui enakmen ini, suatu permohonan semasa apa-apa prosiding, sama ada sebelum ataupun selepas penghakiman, dibenarkan dibuat kepada mahkamah secara nyata ataupun secara tersirat, maka permohonan itu hendaklah dibuat dalam borang MS49 dan hendaklah melainkan jika diarahkan selainnya oleh mahkamah didengar dalam mahkamah di hadapan seorang hakim. Yang kedua, tiap-tiap permohonan hendaklah menyatakan jenis perintah yang dipohon secara am dan alasan-alasan bagi permohonan itu. Yang ketiga, satu permohonan di bawah bab ini boleh dibuat secara ex parte, melainkan jika diarahkan selainnya oleh mahkamah atau diperuntukkan selainnya dalam bab ini. Permohonan dalam prosiding. Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya semasa mendengar suatu permohonan di bawah bab ini, membenarkan apa-apa permohonan yang berbangkit di dalamnya didengar secara lisan berdasarkan Seksyen 195 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor 2003. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan interim di Mahkamah Syariah. Perintah interim membawa maksud iaitu apa-apa perintah sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah melalui mana-mana pihak dalam mana-mana kausa iaitu perkara sebelum atau selepas pendengaran atau perkara itu. Sama ada perkara yang menjadi isi dalam permohonan itu hendaklah dimasukkan dalam saman, tuntutan balas ataupun notis pihak ketiga. Pihak interim juga boleh diperintahkan dalam bentuk injaksi. Perintah interim tentang hadanah iaitu seperti yang kita sedia maklum, hadanah membawa maksud hak penjagaan anak. Seterusnya adalah perintah interim tentang hak nafkah, iaitu nafkah untuk anak atau isteri. Untuk contoh yang lain adalah seperti perintah interim untuk kes hadanah. Perintah tersebut akan dikeluarkan sebelum keputusan sebenar bagi kes hadanah itu diputuskan. Kuasa mahkamah, seterusnya kita akan pergi kepada kuasa mahkamah untuk memberikan perintah interim. Yang pertama, tertakluk pada bab ini, mahkamah hendaklah mempunyai kuasa mengikut budi bicaranya untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkannya, patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosedur selanjutnya. Suatu permohonan bagi mendapatkan perintah interim hendaklah dibuat dalam borang MS50 dan disokong dengan affidavit. Interim tentang hadanah mengikut Seksyen 201 Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998 tertakluk pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 Akta 3031. Jika mahkamah berpuas hati atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadanah seorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal berkenaan memerlukan dibuat satu perintah interim tentang hadanah kanak-kanak itu, maka mahkamah boleh membuat satu perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga mahkamah membuat keputusan atas kausa ataupun perkara itu. Yang kedua, permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak dan demi kepentingan keadilan ataupun perlindungan pemohon ataupun kanak-kanak itu didapati bahawa campur tangan serta-merta mahkamah itu diperlukan. Okey, sekian saja daripada saya. Menasihkan di Mahkamah Syariah dan prosiding interkulari dan perintah interim di Mahkamah Syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.